Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Jasmani tahun 3. Pada kali ini yang bertajuk olahraga asas iaitu merajam lembing. Di sini kita akan belajar tentang sejarah dan juga cara-cara untuk merajam lembing. Mari sama-sama kita ke slide yang seterusnya. Baik, pada kali ini murid akan mempelajari sejarah merajam lembing, rekod merajam lembing bagi lelaki dan wanita, bahagian-bahagian yang terdapat pada lembing, keempat, gaya pegangan untuk merajam lembing, dan kelima, murid dapat mempelajari teknik merajam lembing. Baik, sejarah merajam lembing. Merajam lembing ini atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil javelin adalah acara olahraga yang tertua dan dipercayai dimainkan sejak zaman purba lagi. Ketika itu, lembing digunakan untuk memburu dan sebagai senjata dalam peperangan. Acara merajam lembing mula dipertandingkan dalam sukan Olimpik moden pada tahun 1912. Sejak itu, acara merajam lembing merupakan satu acara balingan dalam semua acara sukan di dunia. Acara ini juga dipertandingkan di peringkat negeri, daerah ataupun sekolah. Gambar pada bahagian sebelah kiri menunjukkan sejarah lembing yang telah digunakan untuk orang zaman purba dan juga pada zaman Rom digunakan untuk peperangan. Baik, terdapat dua rekod merajam lembing, iaitu kategori lelaki dan juga kategori wanita. Rekod dunia ataupun dua rekod dipegang oleh Jan Zelensky yang itu dengan rejaman sejauh 98.48 meter pada tahun 1996. Dan rekod kedua ialah rekod Olimpik iaitu OR, Olympic Record, dipegang oleh Andreas Thorkildsen sejauh 90.57 meter yang dibuat pada tahun 2008. Bagi kategori wanita pula, rekod dunia dipegang oleh Barbora Spotavkova. Dia telah merajam sejauh 70.28 meter iaitu pada tahun 2008. Dan rekod Olimpik dipegang oleh Oslidis Menendez. Oslidis Menendez telah merajam lembing sejauh 71.53 meter pada tahun 2004. Baik murid, terdapat 3 bahagian lembing. Pertama ialah kepala, di bahagian tengah ialah grip dan yang hujung dipanggil ekor. Okey. Lembing ini biasanya diperbuat daripada besi atau logam campuran. Bahagian-bahagian lembing terdiri daripada kepala iaitu saiznya di antara 25 hingga 33 cm. Di tengah-tengahnya ialah grip. Saiznya ialah di antara 15 hingga 16 cm dan juga ekor. Berat lembing adalah berbeza mengikut kategori iaitu bagi lelaki minimum berat adalah 800 gram. Bagi perempuan pula di bawah 16 tahun beratnya minimum ialah 600 gram. Panjang lembing juga berbeza mengikut kategori iaitu bagi lelaki panjangnya di antara 260 hingga 270 cm, manakala lembing bagi wanita di antara 220 hingga 230 cm. Baik, bagi gaya pegangan lembing pula terdapat 3 jenis pegangan, iaitu yang pertama ialah gaya Amerika, yang kedua ialah gaya finish, dan yang ketiga ialah gaya pegangan U. Mari kita sama-sama lihat gaya-gaya pegangan lembing. Baik, gambar yang murid lihat sekarang ini ialah gambar cara pegangan gaya Amerika, di mana lembing dipegang di antara ibu jari dan jari telunjuk serta disokong oleh 3 jari yang lain. Gaya kedua pula ialah gaya finish, di mana lembing dipegang di antara ibu jari dan juga jari tengah. Dan gaya yang ketiga ialah gaya pegangan U, di mana lembing dipegang di antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini maksud jari telunjuk dan
penjari tengah mengapit ataupun memegang lembing anda. Seterusnya ialah teknik merejam lembing. Terdapat 4 fasa dalam merejam lembing. Fasa pertama dipanggil fasa persediaan. Fasa kedua ialah fasa lagi gandas. Fasa ketiga fasa rejaman, dan fasa yang keempat dipanggil fasa ikut lajak. Mari kita lebih pergi mendalam lagi tentang fasa-fasa tersebut. Baiklah, kita pergi kepada fasa yang pertama, iaitu fasa persediaan. Fasa persediaan ini di mana murid-murid akan berdiri dengan keadaan postur badan yang tegak dan lurus, pegang lembing mengikut gaya pegangan yang dipilih dengan kemas dan selesa, iaitu sama ada pegangan U, pegangan finish ataupun pegangan Amerika. Lembing perlulah berada di aras kepala dalam keadaan bersudut 40 darjah. Bahagian kepala lembing pula hendaklah dihalakan ke arah kawasan rejaman. Murid diminta untuk pandang ke arah kawasan rejaman yang berada di hadapan. Fasa yang kedua pula ialah fasa lari landas, di mana murid akan memulakan larian sambil memegang lembing pada aras kepala. Kemudian kelajuan akan ditingkatkan untuk mewujudkan daya pecut secara terkawal. Langkah terakhir lebih besar daripada langkah-langkah sebelumnya. Tumit kaki harapan hendaklah menekan kuat ke tanah semasa menghentikan larian, supaya kuasa larian dipindahkan ke lembing sebelum memasuki fasa rejaman. Baiklah, kita masuk kepada fasa ketiga. Fasa ketiga ini ialah fasa rejaman, di mana murid dalam keadaan tumit kaki ke hadapan sambil menekan ke tanah. Kemudian kilaskan badan murid ke sisi dan belakang dengan menggunakan tangan yang bergerak bebas dan kuasa rotasi pada bahagian pinggang. Tolak lembing ke belakang dan tarik ke atas dan ke hadapan untuk melancarkan lembing. Perlakuan ini memerlukan rotasi di pinggang dan lentikan di belakang untuk menambahkan kuasa rejaman. Murid boleh merujuk kepada gambar di bawah, di mana pada gambar yang pertama, murid telah pun menekan bahagian kaki ke tanah, kemudian badan dikilaskan ke belakang, dan dari belakang badan dipusingkan menggunakan pinggang ke hadapan sambil melepaskan lembing. Fasa yang terakhir ialah fasa ikut lajak, di mana sebaik saja lembing dilepaskan, langkah setapak ke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki. Imbangkan badan dan kaki yang sebelah lagi, rendahkan badan bagi mengimbang dan stabilkan kedudukan badan. Kawal pergerakan badan supaya tidak melepasi garisan lengkungan belakang, agar murid dapat membuat satu rejaman yang sempurna. Jika murid terpijak garisan putih atau melepasi garisan lengkungan, maka rejaman anda dikira batal. Baiklah, Rajah sekarang menunjukkan landasan merejam lembing, di mana murid dapat lihat fasa-fasa merejam lembing yang telah cikgu labelkan. Selalunya, jarak larian yang diambil oleh atlet untuk merejam lembing adalah sejauh 36.5 meter, di mana dengan jarak tersebut, murid perlulah mencapai tahap kelajuan yang maksimum sebelum melepaskan rejaman. Dan pada bahagian landasan larian pula, di hujungnya terdapat satu garisan putih, di mana murid tidak boleh melepasi garisan tersebut. Jika murid melepasi garisan tersebut, maka rejaman murid tidak dikira. Dan sudut pengiraan jarak di antara landasan dan juga kawasan merejam adalah bersudut 29 darjah. Baik, sebelum cikgu mengakhiri video pelajaran kita pada kali ini, murid boleh melihat video merejam lembing secara perlahan. Baik, sebelum kita bertemu
pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.